Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah alimul azim. Amma ba'd. Yang bahagia dikasihi pengurusi serta azam kuasa, para imam, para bilal, semua para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita memulakan majlis ini, marilah kita sama-sama baca umur kitab. Mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, hadirin hadirat sekalian, untuk Allah semua. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Yang bermaksud, berilah peringatan. Sesungguhnya beri peringatan ini manfaat bagi orang-orang yang beriman. Pada kita semua, para hadirin hadirat Allah sekalian, saya membaca kitab yang berjudul Di Hati Kita Bermula, pengarangnya Syekh Dr. Majdi Al-Hilali daripada Mesir, dalam tansik bahasa Malaysia kita, dalam berkaitan ke arah meneguhkan keimanan kepada Allah SWT. Dan pada hari ini adalah hari Isra' dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Di mana Isra' Mi'raj baginda Rasulullah SAW, ia berkaitan juga ke arah bukan hanya meneguhkan keimanan, berkaitan dengan keimanan. Di mana pada zaman ketiga Isra' Mi'raj baginda Rasulullah SAW, bermula daripada ayat yang pertama surah Isra'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang bermaksud, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperjalankan hamba-Nya, iaitu baginda Rasulullah SAW, pada suatu malam daripada Masjidil Haram di Mekah, Makkatul Mukarramah, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestin, di mana yang telah kami, Allah SWT berfirman, Allah SWT, kami itu Allah SWT berkati sekelilingnya. Maksud sekelilingnya di sini ialah sekeliling Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Palestin, dan daerah sekitar Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Palestin, mendapat keberkatan daripada Allah SWT dengan diturunkan para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu berikut, dan bukan itu saja, di situnya kelahiran para rasul, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ia juga kesuburan tanah di sekeliling Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestin. Agar kami, Allah SWT memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah SWT kami. Sesungguhnya Dia, Allah SWT, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ia juga berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT. Di mana kalau kita menghayati sirah ketika selesainya Isra' Mi'raj baginda Rasulullah SAW, kalangan umat Islam ketika itu di Mekkatul Mukarramah yang baru beriman kepada Allah SWT, bila dicetuskan oleh
kaum musyrikin Quraisy, di mana kaum musyrikin Quraisy ini mempertikaikan Isra' Mi'raj baginda Rasulullah SAW dengan mengatakan bahawa adakah munasabah segi logik akal yang Rasulullah SAW pergi pulang satu hari satu malam dari Makkahul Mukarramah ke Baitul Maqdis Palestin, dan daripada Baitul Maqdis Palestin selesai dalam Isra' dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW balik semula ke Makkahul Mukarramah. Maka ketika itulah musyrikin Quraisy mencetuskan tidak ada logik. Kononnya sehari suntuk boleh balik. Ini semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka mempertikaikan, dia kata kalau perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis memakan masa yang paling lama, hampir sebulan lebih pada masa itu, dengan kenderaan menaiki unta dan sebagainya. Itu segi logik. Mereka mencetuskan dengan demikian untuk menggugatkan keimanan umat Islam yang awal Islam di Makkahul Mukarramah. Dan ada di antara umat Islam tersebut yang terpengaruh, hampir-hampir terpengaruh dengan dakwaan musyrikin Quraisy yang mengatakan tidak logik dan sebagainya, mempertikaikan Isra' Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Dan siapa yang membenarkan? Iaitu sahabat baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang membenarkan sadaqta ya Rasulullah bila ada di antara kaum musyrikin Quraisy mempertikaikan Isra' Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Ini berkaitan keimanan, hadirin hadirat sekalian. Dan ia juga di antara berkaitan keimanan ini tentang Isra' Mi'raj baginda Rasulullah SAW, banyak pengajaran-pengajaran yang kita dapat dipetik tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Antaranya Rasulullah SAW ditawarkan untuk memilih susu atau arak kepada baginda Rasulullah SAW. Maka sebagai pilihan susu atau arak, maka dikatakan lantas baginda Rasulullah SAW mengambil susu sebagai pilihan. Maka dikatakan kepada baginda Rasulullah SAW, kamu telah memilih fitrah. Jika kamu memilih arak, nescaya umatmu akan terpedaya. Sekarang pun tak pilih arak oleh Rasulullah SAW, memilih susu pun, umat Islam pun dah terpedaya. Bukan terpedaya, terpengaruh dengan kejahilan sebagainya, minum benda yang haram. Itu arak. Itu pada kita, ini iktibar. Isra' baginda Rasulullah SAW adalah perjalanan Rasulullah daripada satu malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, di mana Allah SWT merakamkan kejadian ini melalui ayat yang saya dibacakan daripada ayat pertama surah Al-Isra'. Manakala Mi'raj pula adalah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari langit pertama hingga ke Sidratul Muntaha, sebagaimana firman Allah SWT digambarkan dalam surah An-Najm ayat ke-13 hingga ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa iz yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Yang bermaksud, dan kami sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Baginda Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah semasa Sidratul Muntaha. Ia itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib yang tidak terhingga penglihatan baginda Rasulullah SAW, tidak
berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya, dan tidak pula melampaui batas. Demi sesungguhnya ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketiga Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia semua berkaitan ke arah meneguhkan keimanan. Dan memang hari inilah hari Isra' Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Di antaranya perintah ke atas baginda Rasulullah SAW iaitu wajib solat 5 waktu. Maka ia dipanggil bulan Isra' wal Mi'raj, bulan Rejab ini adalah bulan penghayatan solat 5 waktu. Solat 5 waktu ini kepada kita umat baginda Rasulullah SAW diperintahkan menunaikan daripada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Itu pun ada di antara umat Islam yang tak menunaikan solat. Bayangkan tuan-tuan, ini perintah Allah SWT. Paling mudah pada kita umat Rasulullah SAW menunaikan solat 5 waktu. Daripada peristiwa Isra' Mi'raj baginda Rasulullah SAW, itu pun ada umat Islam kita yang tidak menunaikan solat, menangguh-nangguhkan solat. Tinggal solat pun ada, apatah lagi menangguh-nangguhkan solat. Sebab itu kita jangan tangguhkan solat yang wajib, apatah lagi meninggalkan solat yang wajib. Ia juga berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama sekali berkaitan ke arah meneguhkan keimanan kepada Allah SWT. Selain kita memenghayati sedikit peristiwa Isra' Mi'raj baginda Rasulullah SAW, ia juga antaranya ialah yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nur ayat ke-52. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Yang bermaksud, dan barang siapa yang takut. Surah An-Nur ya, saya bukakan dia punya translate terjemahan yang ada. Ayat 52. Baik. Yang bermaksud, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, iaitu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan dan kejayaan. Mana di sini bila taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ciri antaranya ke arah meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala antaranya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang keji, yang melanggar batas-batas. Seperti mana kita mengambil iktibar kisah Fir'aun dan kuncu-kuncunya, kisah Namrud dan kuncu-kuncunya, kisah Qarun dan kuncu-kuncunya, dan Hamun. Hamun ialah penasihat Fir'aun. Dia bukan penasihat, dia punasihat Fir'aun. Ya. Sebab Fir'aun, kalau kita baca sirah dia, tuan-tuan dan puan-puan, bila diterangkan di dakwah oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau ya Musa kepada Fir'aun dan sampaikan seruan dakwah kepada Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas kekufurannya. Sebab Fir'aun dalam menyatakan, ana rabbakumul a'la, akulah Tuhan pada kamu.
Firaun ya. Dia sampai tahap mengaku dia tu Tuhan. Adakah pada akhir zaman manusia yang ada berciri demikian seperti Firaun, seperti Namrud dan sewaktu dengannya? Ada. Iktibar daripada kisah Al-Quranul Karim, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Namrud, zaman Nabi Musa alaihissalam Firaun, ada sampai pada umat baginda Rasulullah SAW. Manusia-manusia yang ciri demikian, walaupun dia tak mengaku dia Tuhan, ciri-ciri macam itu, macam Firaun, macam Namrud, ada. Korun, ciri-ciri macam Korun, yang tamak adoba, ada. Siapa lagi? Ciri Hamun, nasihat Firaun, ada? Ada. Bagi musnah, nasihat yang musnahkan, bukan nasihat yang manfaat, yang membawa kebaikan, melingkup dan menjahanam. Itu Hamun lah. Sirah dia apabila Nabi Musa AS menyampaikan seruan dakwah kepada Firaun, mengajak beriman kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT, kerana Allah SWT huwa khaliq, pencipta segala-gala alam, yang mengaturkan mentadbir segala alam. Allah SWT huwa khaliq, pencipta. Kita makhluk, hamba yang dicipta oleh Allah SWT. Bila makan, Allah SWT tidak bertempat, menguasai segalanya alam. Kalau kita membaca ilmu tauhid, bertafsiran tentang apa namanya istiwa al-ars, itu berkaitan ilmu tauhid, tuan-tuan dan puan-puan. Allah menguasai segala-galanya, bukan bersemayam. Ini kena betul tu, tafsiran tauhid tu. Sebab ia boleh menjejaskan keimanan. Ya, itu penting. Menguasai alam dunia, alam akhirat, alam ghaib. Sebab tu kita wajib beriman, yu'minuna bil ghaib. Dalam surah Al-Baqarah ayat kedua tu. Lepas alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Demikianlah kitab yang diturunkan, tidak meragu-ragu padanya, iaitu Al-Quranul Karim. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa ialah di antaranya takut kepada Allah SWT. Yang ayat yang saya bacakan dari surah An-Nur ayat 52 ini, ia meneguhkan keimanan kepada Allah SWT. Allazina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, alam ghaib. Termasuklah Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah SAW, alam ghaib. Wajib beriman. Hari kiamat, bagaimana kita nak gambarkan hari suasana hari kiamat? Yaumal qiyamah, antara rukun iman, beriman pada hari kiamat. Keadaan di padang mahsyar, diatur, dihisap, dihitung amalan kita di dunia. Yaumul mahsyar, hari di pembalasan, perhitungan di padang mahsyar. Gambarannya bagaimana? Amat dahsyat. Tak tergambar. Suasana di ketiga dibicarakan di mahkamah Rabbul Jalil di padang mahsyar. Hasil hitungan, timbangan amalan kita, amalan yang baik atau yang buruk. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang bermaksud apa? Yang bermaksud barang siapa melakukan amalan kebaikan, maka dikira walaupun sebiji zarah amalan yang dilakukan kebajikan. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, walaupun sebiji zarah pun dikira kelakuan kejahatan, walaupun dia lakukan sebiji zarah. Kebaikan dilakukan sikit. Umpamanya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita nak niat puasa sunat. Kan? Ada orang yang kita antara sahabat kita, tuan-tuan puan yang puasa, tak apa.
carry on. Puasa. Ini cakap Inggeris tuan-tuan. Ya. Puasa sunat dalam bulan Rejab. Ada yang buat selang-selang, ada yang mampu buat sampai sebulan, sehingga Syaban tak lama lagi, sampai Ramadan Al-Mubarak. Tidak apa lama lagi. Tak apa, carry on. Katakan, dia dah niat, dah puasa, tiba-tiba orang jamu dia minum makan. Adakah dikira amalan puasa yang sekejap tadi? Dikira. Sebab apa? Dia melakukan sedikit. Seumpamanya amalan lakukan sedikit zarah. Kebalikan. Dikira tuan-tuan. Sebab dia dah lakukan. Apatah lagi, kalau dia berniat daripada mula pun dikira. Apatah lagi dia lakukan sedikit kebajikan pun dikira. Dihitung. Begitu juga dengan amalan keburukan, kejahatan. Dia nak niat. Kita rancang, kita buat konspirasi, kita pacat tayar kereta dia. Ini contoh tuan-tuan ya. Zaman sekolah rendah-rendah dulu macam tu. Kalau tengok cikgu garang-garang, tak maaf, cikgu garang, kita bengkak je. Tunggu. Kita akan rancang, pacat tayar kereta cikgu. Tiba-tiba tak jadi. Mungkin cikgu dah tahu ke. Ini pengalaman saya dulu tuan-tuan. Masa sekolah rendah dululah. Kan? Rancang, tapi tak jadi. Kan? Besok tu cikgu dah tahu. Saya sudah tahu, cikgu India, saya sudah tahu ada kalangan korang semua mau pacat tayar kereta saya. Ya, betul lah. Jadi adakah dikira tuan-tuan sebab tak jadi buat? Baru nak rancang tuan. Baru nak rancang, niat tu dikira niat lah. Last sekali tak buat. Tak dikira. Walau rancang, niat sekalipun nak buat jahat, tak dikira. Sebab apa? Ia dikira ketika lakukan. Walaupun sebiji zarah dia lakukan jahat, dikira. Sebab dah laku. Jika tak laku, baru niat je, tak dikira. Ini dia punya kehebatan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Antaranya, syafaat juga diberi oleh baginda Rasulullah SAW pada umat dia. Ketika mana kalau sekurang-kurangnya kita berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Selain pada itu, bila kita berniat buat baik, dikira. Apatah lagi amalkan perkara baik pun walaupun sejarah pun dikira. Ini kan pula perbuatan jahat. Niat saja jahat tapi tak buat, tak dikira. Ini kehebatan umat Rasulullah SAW. Baik. Ketika mana Fir'aun, kita bawa sirah Fir'aun tadi. Dan disampaikan dakwah oleh Nabi Musa alaihissalam mengajak beriman kepada Allah SWT. Ya. Maka Fir'aun hampir-hampir nak beriman. Tuan-tuan, pada Nabi Musa alaihissalam. Bila disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam mengajak beriman kepada Allah SWT, tolak syirik, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah perkara perbuatan yang zalim, yang besar. Hampir-hampir Fir'aun nak beriman. Pada asalnya menentang. Tetapi siapa yang punah nasihat dia? Hamun. Hamun ni nasihat apa? Ya Maula. Arab kata tuanku, Ya Maula. Tuanku bukankah adalah Tuhan? Kenapa tuanku nak dengar si Musa ini? Tuanku kan hebat. Dia mula dia jahat. Dia nasihat dia jahat dah. Pada asal Fir'aun nak dengar, mula-mula minta nak dengar, tiba-tiba dipunasihat oleh Hamun. Mengikut dalam sirah tuan-tuan, Hamun tu kepala dia botak. Saya minta maaf tuan-tuan kalau kepala botak, yang kepala botak yang ada ni baik-baik. Dia seorang yang jahat. Minta maaf tuan-tuan. Menurut dalam sirah dia memang kepala dia botak. Dia seorang lah. Kan? Dia bagi nasihat yang memusnahkan kepada Fir'aun. Akhirnya dia sendiri pun musnah, mati terkejut. Hamun. Begitu Fir'aun mati tenggelam di Laut Merah. Ketika mana nak mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel menyeberang Laut Merah. Ini iktibar tuan-tuan. Begitu juga dengan yang menentang baginda Rasulullah SAW. Ini kata Abdullah bin Mas'ud ya. Ini Ahlul Quran. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang berkaitan ayat surah An-Nur tadi?
Iaitu daripada ayat surah Al-Baqarah, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dan puncak daripada takwa itu adalah hikmah, kebijaksanaan. Dan hikmah adalah kebijaksanaan adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila takut kepada Allah SWT, ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang dilarang oleh Allah SWT. Maka Abdullah bin Mas'ud ini ahli Quran, sahabat baginda Rasulullah SAW, ketika menyampaikan dakwah kepada Abu Jahal. Hanya Abu Jahal pula tuan. Awal Islam di Makkah Mukarramah. Selepas Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak putus-putus menyampaikan dakwah. Walaupun ditentang begitu hebat oleh kaum musyrikin Quraisy, dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, bapa saudaranya sendiri, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, dan sewaktu dengannya. Sewaktu dengannya maksudnya orang-orang yang sama yang bersekongkol dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Umayyah bin Khalaf. Ketika itu penyiksaan dan penindasan kepada umat Islam awal di Mekah berlaku. Antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyampaikan dakwah dipukul dengan busul panah berdarah. Siapa dia? Abu Jahal. Tak cukup seksa, dipukul. Ya. Begitu juga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bersama bondanya Sumayyah dan ayahandanya Yasir diseksa begitu kejam. Sumayyah, bunda Ammar bin Yasir, dibunuh begitu kejam oleh Abu Jahal. Orang yang sama yang menyiksa Abdullah bin Mas'ud dan menyiksa keluarga Ammar bin Yasir sehingga mati syahid yang pertama ketika awal Islam Mekah, iaitu bonda Ammar bin Yasir, Sumayyah, dan ayahandanya Yasir. Dan ketika itulah Ammar bin Yasir terpaksa mengaku menyembah Lata dan Uzza, tapi hati tidak. Kerana baginda Rasulullah SAW dah tahu. Allah beritahu, Allah beritahu kepada Rasulullah SAW, aku tahu ya Ammar, di hatimu tetap teguh dengan imanmu kepada Allah SWT dan Rasul. Walaupun mulutmu mengatakan Lata dan Uzza. Kerana apa? Tidak sanggup melihat bonda yang tersayang diseksa sehingga mati. Begitu juga ayahandanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ya. Begitu juga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Diletak batu yang besar di atas badan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tetap tidak berganjak dengan keimanan. Allahu ahad. Allahu ahad. Allahu ahad. Allah tu yang esa, Allah yang esa, Allah SWT yang esa, la syarika lahu, tidak ada yang bersekutu dengannya. Bilal bin Rabah, bayangkan tuan-tuan, batu besar letak di atas Bilal, tak berganjak keimanan. Umayyah bin Khalaf, mereka ini tuan-tuan, apa akibat jadinya? Ketika peperangan Badar Al-Kubra dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, mereka yang memusuhi Rasulullah SAW juga adalah musuh Allah Ta'ala. Mereka dibunuh dalam peperangan Badar Al-Kubra. Antaranya Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal dibunuh dalam peperangan Badar Al-Kubra. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dibunuh oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu juga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu membunuh Abu Jahal. Ada 3 orang sahabat yang bunuh Abu Jahal tuan-tuan dalam peperangan Badar Al-Kubra. Lampau sangat. Berlampaui batas kekufuran dia. Umayyah bin Khalaf begitu. Bilal bin Rabah yang bunuh Umayyah bin Khalaf. Semua dibunuh. Termasuk bapa mentua Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah dengan 2 beradiknya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, iaitu bapa saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar Al-Kubra. Sebab melampaui batas kekufuran mereka kepada Allah SWT, bukan hanya kepada baginda Rasulullah SAW. Makna di sini apa dah tuan-tuan dan puan-puan?
Orang yang takut kepada Allah SWT ini ialah yang ke arah meneguhkan keimanan. Mereka ini akan mendapat kejayaan dan kemenangan. Itu iktibar dia. Dan juga takut kepada Allah SWT itu adalah matlamat daripada ketaatan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang bermaksud, wahai, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu manusia di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Maka jauh atau dekatnya seseorang itu kepada Allah SWT, ia bergantung kepada ketakwaan yang ada dalam diri mereka. Bahkan tujuan akhir daripada ketaatan adalah bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksud, wahai manusia, sembahlah kamu bertuhanmu, iaitu Allah SWT yang telah menciptakan kamu, wahai manusia, dan juga orang sebelum kamu. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Bukan dicipta kita daripada beruk. Itu tak betul, tuan-tuan. Sains-sains yang kata manusia dicipta daripada beruk, tu teori yang salah, bercanggah dengan Islam. Darwin. Ada munasabah ke kita dicipta daripada beruk, tuan? Beruk lepas tu jadi manusia? Tak betul. Kita dicipta daripada Nabi Adam alaihi salam, bukan daripada beruk. Dan Nabi Adam alaihi salam dicampak daripada syurga dan bertemu dengan Hawa, pasangannya, di Jabal Rahmah. Sebab tu di situ orang-orang melaksanakan ibadah umrah dan haji, bila pergi Jabal Rahmah, dia berdoa, memunajat kepada Allah SWT agar dapat bertemu jodoh. Sebab apa? Pertemuan Nabi Adam AS dan Hawa di Jabal Rahmah. Ini menurut riwayat setengah ahli-ahli tafsir, ulama tafsir menyatakan bertemunya Nabi Adam AS dan Hawa di Jabal Rahmah. Dia, Allah SWT mencipta kita dan juga mencipta Nabi Adam AS agar kita bertakwa. Kamu bertakwa. Maka di sini yang dituntut daripada ketaatan adalah bukanlah terbatas kepada amalan zahir saja, amalan badan zahir saja, bahkan mesti disertai dengan kehadiran hati dan memberi kesan kepada hati, iaitu hati kita mesti suci, murni, sanubari yang fitrah. Allah telah jadikan hati kita suci, murni, maka melaksanakan apa juga perbuatan ibadah daripada hati yang suci, murni. Bila hati suci, murni, tidak ada sifat-sifat mazmumah yang keji. Sifat-sifat yang keji seperti riak, ujub, termasuk takabur. Apa lagi? Macam-macam sifat-sifat mazmumah yang keji. Jadi tanamkan hati suci, murni, sifat-sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Seperti mana baginda Rasulullah SAW, akhlak yang terpuji, akhlak mahmudah yang terpuji. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebenarnya bagi engkau yang Muhammad budi pekerti yang paling agung, yang mulia. Sifat yang ada penuh mawaddatu warahmah, dengan penuh kasih sayang. Itu sifat yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Ia antaranya sifat ke arah takut kepada Allah SWT. Antara sifat Rasulullah yang kasih sayang kepada bukan hanya para sahabat ridwan ajmain, termasuk pada kanak-kanak, remaja, semua Rasulullah bersifat kasih sayang. Kita kena sifat demikian sebab kita ada umat baginda Rasulullah SAW. Saya bawa sirah sikit berkaitan dengan apa dituntut ketaatan ini, bukan kepada amalan zahir tapi kepada hati sanubari yang suci, murni. Zaman ketika mana kerajaan Islam dahulu, zaman klasik, dalam kitab-kitab ulama-ulama menceritakan tentang zaman kerajaan Islam yang gemilang dan tamadun yang hebat. Dalam negara tersebut, pemerintahannya sultan yang adil, yang warak. Ada Perdana Menteri pun yang adil, yang warak. Menteri-menterinya pun yang baik, yang soleh. Termasuk muftinya seorang yang warak, yang tegas.
Negeri itu aman damai. Akhirnya mufti tersebut meninggal dunia. Sakit uzur. Maka Sultan bermusyawarah dengan Perdana Menteri dan Menteri, berbincang dan mesyuarat nak cari pengganti mufti yang warak itu, yang meninggal dunia. Maka mesyuarat mengambil keputusan iklan. Iklan lah, macam iklan zaman dulu tuan-tuan, pergi ke negeri-negeri dia iklan buat pengumuman. Siapa ada ciri-ciri yang belajar pengajian tinggi, urusan gini, bolehlah menghadap Tuanku Sultan untuk memohon jawatan mufti. Raul seluruh pelusuk-pelusuk dalam negeri semua tuan-tuan. Sampai sudah tak ada. Buat iklan gitu pun tak ada, apa pun tak ada tuan-tuan. Tiba-tiba berlaku dekat dengan tak jauh dari istana Sultan tersebut, bandar diraja. Macam kita bandar diraja Pekan lah. Macam itulah. Ada seorang hamba Allah ini berpakaian selekeh. Selekeh lah. Tengok pun macam tak betul lah. Majnun kata Arab. Orang gila lah. Lepas tu dia cakap, orang ingat ni macam tak betul. Cakap pada orang yang pergi pasar-pasar tersebut kat bandar diraja. Beli barang semua kan. Jadi orang pun mengadu pada Sultan. Bila mengadu pada Sultan, dia kata, tuanku, Pakcik pada tuanku, nak mengadu pada tuanku, ada seorang mamat ni, dia kata mamat. Tak betul, gila. Cakap bukan-bukan, ini sesat, bahaya tuanku. Bila dengar pengaduan demi pengaduan dari rakyat pada Sultan, maka Sultan pun bersyawarah dengan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri mengatakan, kalau macam ini, kita kena tangkaplah orang tersebut. Ini sudah bahaya, menjejaskan negeri dan sebagainya. Apa kata nasihat Perdana Menteri dan Menteri-Menteri? Jangan tuanku. Tuanku kena panggil dia, menghadap, kita dengar dulu. Adakah benar dia membawa ajaran sesat dan sebagainya? Jangan terus hukum. Masihkah tuanku ingat nasihat yang pedoman yang baik daripada almarhum mufti dulu? Jangan kita terus menghukum, usul peksa, siasat dahulu tuanku. Baru Sultan tu dengar, oh ya betul, arwah mufti pernah cakap demikian, ya benar. Panggil dia menghadap. Akhirnya orang yang kata tak betul, gila tuan-tuan dan puan, menghadap. Menghadap Sultan, disaksikan semua Perdana Menteri, Menteri-Menteri sebagainya. Termasuk rakyat-rakyat yang dekat pasar, dekat bandar tu yang menyaksi juga. Menghadap dan menyaksi. Adakah benar orang ni salah dan sebagainya? Tuanku tanya, Sultan tanya. Apakah benar dia kamu cakap gini-gini? Rupa-rupanya orang yang dikatakan gila yang tak betul pakai selekeh tu, rupanya dia ada berilmu. Dia bercakap, dia berhujah dengan ilmu, berlandaskan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul SAW dan juga kitab-kitab ulama muktabar. Dia jawab hujah demikian, Sultan tanya, semua tanya. Akhirnya Sultan dan Perdana Menteri berbisik. Ini yang patut kita cari untuk mengganti almarhum mufti dulu. Ini yang kita cari. Ini orang ni tak betul. Orang ni betul. Orang ni ada ilmu. Inilah ciri-ciri kelihatan jadi mufti. Akhirnya tuan-tuan dan puan, orang yang tak betul gila ni tuan, diisytiharkan oleh Sultan menjadi mengganti mufti yang telah lama meninggal dunia. Makna apa di sini tuan-tuan dan puan? Yang buat pengaduan tu dah kecut perut dah, takut. Tuan mohon maaf, ampun tuanku. Sultan tak hukum. Sultan kata lain kali usul peksa. Jangan terus menghukum. Jangan pandang sebelah mata. Ini sikap sifat mazmumah yang keji. Sultan tegur pada rakyat yang buat pengaduan pada beliau. Di atas orang yang tak betul yang gila. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita jangan ada sikap demikian. Kadang-kadang kita ingat pandang sebelah mata ni, orang tu tak ada apa. Sebenarnya orang tu kadang lebih hebat daripada kita. Ini itibar dia. Itu menunjukkan bahawa dituntut di sini daripada ketaatan, takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah SWT ialah bukan daripada segi zahir badan dia. Termasuk di hati nurani yang suci murni, kena kikis mazmumah, tanamkan mahmudah. Antaranya jangan pandang sebelah mata, kena ada sifat yang tawaduk, baik sangka dan sebagainya. InsyaAllah barulah amalan kita, ketaatan kita diperkenankan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu di antara yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berkaitan dengan meneguhkan keimanan kepada Allah Taala. Baik, yang kedua iaitu mentadabbur Al-Quranul Karim.
Ciri-ciri mentadabbur Al-Quran Karim, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat kedua. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah SWT, gemetarlah hati mereka orang-orang yang beriman. Menyebut sifat-sifat Allah SWT, dan mengagungkan Allah SWT dan memuliakan Allah SWT. Gemetar hati orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kepada orang-orang yang beriman, maka teguhlah keimanan mereka, kuatnya keimanan mereka kepada Allah SWT, dan hanya kepada Allah SWT mereka bertawakal. Ayat sambung dia, allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang mendirikan solat dan yang mendermakan sebagian daripada rezeki yang kami Allah berikan pada mereka. Lebih itu rezeki itu kita kena sedekah dan infak di jalan Allah SWT, termasuk kepada orang-orang nak menuntut ilmu, juga belajar Al-Quran, belajar hadis. Itu antaranya kita sedekah dan infak. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar imannya. Mereka akan memberi darjat setinggi sisi Allah SWT dan mempunyai serta rezeki, nikmat yang mulia daripada Allah SWT. Syahid Syed Qutb Al-Mu'allai dalam kitabnya Fi Ma'alim Tariq, petunjuk sepanjang jalan, juga dalam tafsir Fi Zilal Quran mengupaskan tafsir ayat surah Al-Anfal kedua sehingga keempat. Begitu ya almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekhul Azhar, dalam tafsir Madu'inya. Ini adalah ciri-ciri yang ada pada as-sabiquna awwalun, sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, Ansar dan Muhajirin. Sebab mereka ini bukan hanya membaca Al-Quran, mereka menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Maka mereka digelar Jildul Farid. Apa makna Jildul Farid? Generasi yang unggul, yang unik, yang hebat. Kerana mereka melaksanakan, mempraktikkan Al-Quran dengan sepenuhnya. Seumpama seperti mana tentera-tentera mengikut arahan ketuanya dan melaksanakan arahan ketuanya. Begitu juga dengan sahabat baginda Rasulullah SAW. Mereka digelar generasi yang unik dan unggul. Sebab mereka bukan hanya membaca Al-Quran, mengamalkan dan melaksanakan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kehebatan dia diturunkan dengan berbagai-bagai bentuk bacaan. Dipanggil ilmu qiraat. Lepas tu ada baca qiraat bunyi wadduha wadduha, saja-saja. Dia bunyi macam orang Perak sikit tuan-tuan. Tak saya orang Perak kan? Dia bunyi macam iftara iftara, wakafa wakafa. Itu dia kiraat dia. Saya pada kiraat, apa dia? Dengan bacaan taranum, berlagu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan taranum pula, berlagu. Lagu bacaan-bacaan taranum dia ada banyak jenis. Bayati, Hijazi, Kisai, Jahrakah. Itu bacaan berlagu Al-Quran dengan tajwid dan markas huruf. Ini mana kehebatan, keunggulan Al-Quranul Karim. Tiada tandingan. Sebab itu orang yang nak bakar Al-Quran tu kurang ajar, tuan. Kita yang beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab wajib mempertahankan, jangan biarkan manusia yang boleh senang-senangnya membakar Al-Quran. Kita kena ada sifat sensitif. Kita umat Rasulullah SAW beriman kepada kitab-kitab termasuk Al-Quranul Karim. Kita tak boleh biar gitu. Kita agama mereka pun kita tak bakar. Ini kan lagi Al-Quranul Karim kita wajib bertahankan. Jangan buat tindakan yang sewenang-wenang yang tanpa berfikir dengan fikiran yang waras. Yang itu orang yang demikian tuan-tuan tak waras. Dua tempat je hantar tuan kalau Malaysia. Tanjung Rambutan, Tampoi, itu je. Kalau ada sikap yang demikian lah, yang bakar Quran tu. Sebab tu ditampar, diajar cukup-cukup. Pada bab-bab ini, orang yang nak bakar Al-Quran tadi. Ini berkaitan keimanan. Sebab itu wajib kita mempertahankan. Sebab ia termasuk rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali ialah apa dia? Akhir sekali, kita jangan tinggal Al-Quranul Karim. Kita kena baca, dampingi, amalkan selalu dengan Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim adalah wadah yang paling utama. Ia meneguhkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan Rasul SAW. Dan Allah SWT berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 16, Allah SWT berfirman, dengan kitab Al-Quranul Karim itulah Allah SWT menunjukkan, memberi petunjuk pada orang yang mengikuti kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan yang sejahtera, selamat dan aman damai dengan berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Dan dengan kitab Al-Quranul Karim itu juga Allah SWT mengeluarkan mereka daripada gelap gelita, zulmat, kepada cahaya keimanan, nur biiznih, dengan izin Allah SWT, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan lurus. Yahdi bihillah man ittaba'a ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Ia jalan yang lurus, jalan yang aman, selamat, kedamaian, kesejahteraan. Tak ada jalan lain melainkan berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul SAW. Maka kita menjadi masyarakat yang aman damai, kedamaian, kesejahteraan kerana berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul SAW. Ia juga meneguhkan keimanan kepada Allah SWT. Maka disitulah terpandulah manusia ke jalan yang benar dan yang lurus, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa isa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terlebih dahulu saya mohon maaf jika ada penyampaian saya agak terkasar, tersilap bahasa dan kata. Sebagai manusia biasa terdapat lari pada kesilapan dan kesalahan. Bolehlah tuan-tuan hitung dan boleh orang kata apa, menghitungkan apa penyampaian saya, sebab manusia biasa terdapat ada silap dan salah. Tetapi walau apa pun, yang penting diberlandaskan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah, sama-sama kita manfaat, kita amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan amalan kita diperkenan, diterima oleh Allah SWT, insya-Allah. Dan terlebih dahulu sebelum kita baca doa, saya memohon kepada tuan-tuan boleh sumbang untuk kelas pengajian Al-Qira'i di Ipoh Perak, kelas pengaji Al-Quran dan Fardu Ain di Ipoh Perak, yang mana saya dengan adik saya yang buka kelas tersebut, kita mengambil semua peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, orang dewasa untuk belajar mengaji Al-Quran dan Fardu Ain. Sebab banyak orang yang tak tahu baca Al-Quran, ramai yang tak kenal huruf alif bata pun ada. Jadi kita mengambil inisiatif, kita sewa rumah teres di Ipoh Perak, kita buka kelas mengaji, dan yang uruskan sekarang ni adik saya. Saya boleh katakan sebulan 2 kali baliklah daripada KL ke kelas di Ipoh tu. Jadi boleh tuan-tuan dan sumbangkan dalam tabung sebagaimana yang disediakan bekas belakang tu untuk kelas pengajian Al-Qira'i, kelas pengajian Al-Quran dan Fardu Ain di Ipoh Perak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila. Allahumma zidna ilma wa zukna fahma. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahdina ila siratis sabil wahdina ila siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.